Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ni, di hari Ahad yang barakah ni? InsyaAllah, Solehah doakan agar anda semua dalam perlindungan Allah, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang sentiasa baik, ceria, tenang dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-249 pada sesi tahun 2021 yang berbaki lagi beberapa hari je lagi. InsyaAllah, tajuk kita hari ini adalah syarat melakukan maksiat. Apa syaratnya? Kalau sebelum anda nak buat maksiat tu, lihat dulu syarat ni. Boleh tak anda penuhi sebelum kita buat maksiat? Okey, sebelum tu Solehah nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai, waalaikumsalam Puan Masyita, waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Okey, Alhamdulillah. Okey, thank you yang tolong share dan tolong seru serta kongsikan Solehah punya link page live pada hari ini. Alhamdulillah. Sebelum Solehah berceloteh lebih panjang, jom kita sama-sama berselawat dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu taman-taman syurga kita pada hari ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Menarik sangat tajuk ni pada hari ni. Solehah tak pernah lagi kongsikan tajuk ni. So anda boleh buka minda dan buka hati ni supaya ilmu yang dipelajari ataupun didengari pada hari ini melekat di dalam hati kita dan kita beroleh sedikit manfaat, insyaAllah. Waalaikumsalam Puan Nadia Bibi. Okey, Alhamdulillah. Hai Puan Nadia Johari. Okey, so bagaimanakah dan apakah syarat sebelum kita melakukan maksiat? Ni Solehah petik daripada kisah sebagaimana pada zaman sahabat, ada seorang lelaki, seorang hamba Allah datang menemui Ibrahim bin Adham. Lalu dia meminta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Katanya, bagaimana saya selalu melakukan maksiat? Apakah nasihat engkau supaya aku tidak terus melakukan maksiat ni? Lalu Ibrahim Adham pun berpesan. Dia kata, sebelum nak lakukan maksiat, engkau tanya diri, adakah engkau boleh melakukan mengikut 5 syarat ni sebelum nak buat maksiat? Sanggup tak engkau buat syarat untuk melakukan maksiat? Lalu lelaki itu bertanya, lelaki yang bernama Abdullah tu pun bertanya, apakah syaratnya wahai Ibrahim bin Adham? Lalu Ibrahim bin Adham pun menyampaikan bahawa dikata ada 5 syarat untuk kita melakukan maksiat. Sama ada engkau sanggup ke tidak. Kalau engkau boleh memenuhi 5 syarat ini, okey, engkau tak apalah nak buat maksiat, boleh. Okey, syarat yang pertama yang telah dikongsikan adalah jangan memakan rezeki yang Allah kurniakan. Sebelum kita nak lakukan maksiat, kita tanya diri, sebagai contoh, kita nak mencuri, nak merompak, lalu dalam masa yang sama kita dapat rezeki daripada Allah, Allah bagi kita rezeki, jangan kau makan rezeki. Contoh, kalau kita ada tanaman, ada kebun, ada pokok pisang, ada pokok sawit, jangan engkau makan rezeki yang Allah berikan tu. Kalau engkau boleh buat, engkau ada pisang, engkau ada sawit, kau tak makan, tak usik rezeki Allah tu, kau buatlah maksiat. Dapat tak input dan pengajaran daripada apa yang Solehah kongsikan di poin yang pertama ni? Ialah kita sebagai manusia,
lagi kita tegah, lagi kita larang. Normalnya manusia tu, apa yang kita tegah, apa yang kita larang jangan buat, itulah yang manusia suka nak buat. Sebab tu syarat untuk melakukan maksiat yang Ibrahim bin Adham kongsikan ni, yang pertama tadi, sebelum kau nak buat maksiat, engkau tanya dulu diri, adakah engkau sanggup rezeki yang Allah bagi engkau tak akan makan sedikit pun. Apa yang Allah kurniakan kau tak akan usik sedikit pun. Sama ada engkau boleh hidup tanpa pertolongan Allah ke tidak. Lalu terdiamlah lelaki tersebut. Kalau aku tak makan rezeki daripada Allah, macam mana aku nak hidup? So kau tak boleh melakukan maksiat sebab engkau tak boleh tinggal dan jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk. Hai Puan Mimi Nur Rahmat, Puan Suhaiza, Puan Umi Afan, Kalisha Umairah, Puan Majiah Ladari. Okey, alhamdulillah. Okey, tu poin yang pertama. Nak buat maksiat, tanya diri, kita ni boleh tak? Kalau nak buat maksiat tu tak makan dan tak usik rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh tak usik, maka engkau lakukanlah maksiat tu. Okey, yang kedua, syarat kedua untuk melakukan maksiat, jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tak tinggal di bumi Allah, macam mana? Di mana kita nak tinggal? Ialah muka bumi Allah ni, Allah adalah pentadbir dan penguasa isi alam ni. Alam semesta, gunung ganang, awan, rumah, darat, air, lautan tu semua adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita melakukan maksiat, sebelum nak melakukan maksiat tu, kita tanya, adakah engkau sanggup untuk tidak mendiami bumi Allah? Nak duduk di planet Pluto sana? Nak duduk di bulan? Boleh ke? Dah tentu tak boleh. So nampak tak bagaimana syarat sebelum kita nak melakukan maksiat tu? Dahlah kita tak malu duduk di muka bumi Allah, lepas tu nak buat kekacauan, nak buat maksiat, nak buat kekotoran. Adakah kita ni sebaik-baik hamba, muka tak malu duduk di bumi Allah, duduk di rumah Allah, tetapi masih tega nak buat maksiat, masih tega nak buat dosa, masih tak rasa bersalah melakukan kesalahan demi kesalahan? Kalau kita ni rasa malu dan kedil timbul dalam diri kita, sehingga kan kita rasa malu, ya Allah, aku dah lah duduk di muka bumi Allah, lepas tu aku merompak, mencuri, menzalimi orang lain. Tak ke teruk manusia bernama orang yang macam ni, ada sikap-sikap macam ni? Itu syarat yang kedua. Okey, syarat yang ketiga sebelum melakukan maksiat, cari tempat tersembunyi yang Allah tak nampak. Kita nak sorok dekat mana? Cari sampai lubang cacing pun Allah tetap nampak kita. Kalau kita nak sorok dalam gelap pun Allah tetap nampak kita. Kita sorok bawah selimut lagilah Allah nampak. Nampak tak? Allah tu tak pernah tidur. Allah tu tak pernah tak nampak. Allah tu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. 99 nama Allah tu, Allah pemilik mutlak. So kita tak boleh nak lari. Kita nak sorok apa daripada Allah? Yes, kita boleh sorok daripada manusia, tetapi kita nak sorok daripada Allah langsung sekali tak boleh. Walau sekecil zarah pun kesalahan yang kita lakukan, kita nak sorok daripada Allah, takkan boleh. Allah tu maha melihat, maha mengetahui. So kita, kalau kita yakinlah kita boleh sorok apa yang kita lakukan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lakukanlah maksiat. Sebab tu Ibrahim bin Adham mengongsikan, kalau kita nak buat maksiat, kita yakin Allah tak nampak, buatlah. Kalau Allah tak nampak, maka kita tak akan dihitung dan dihisap apa kesalahan yang kita buat. Tetapi mustahil lah, sifat Allah tu sendiri adalah melihat setiap apa yang kita lakukan. So memang kita tak boleh sama sekali untuk melakukan maksiat. Lagi tercengang lelaki bernama Abdullah tu. Dia minta nasihat daripada Ibrahim bin Adham kerana dirinya selalu melakukan maksiat. Lalu mendengar apa nasihat daripada Ibrahim bin Adham, baru 3 syarat dia dah tercengang dan dah dia tak termampu nak buat. Terdiam dia. Terdiam kerana sifat manusia kita semua ni adalah kedil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sorok, nak lari ke mana? Bumi Allah yang luas ni, nak lari tak cukup tanah pun Allah tetap nampak. Kita nak lari pelosok bumi mana pun Allah tetap nampak kita. Okey, syarat yang keempat, melakukan maksiat. Hendaklah engkau
ketepikan kematian dan cakap aku nak taubat. Kita sebelum melakukan maksiat kita cakap, tangguhkan dulu matiku, aku nak taubat. Tak boleh. Allah kalau nak cabut nyawa kita, tak kurang sesaat pun kita takkan sempat nak bertaubat. Sebab tu mati tu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ready ke tak ready ke? Kalau Allah dah nak cabut nyawa kita, kita dah tak sempat nak buat apa, dah tak sempat nak minta ampun, dah tak sempat nak minta taubat. Sebab tu syarat sebelum melakukan maksiat, tanya dekat diri, engkau sanggup tak? Kalau dicabut nyawa sekarang ni, engkau nak tangguh-tangguh taubat. Sedangkan nyawa dah di hujung ni, dah sakaratul maut, nak taubat dah tak sempat. Betapa penuh hikmah dan pengajaran apa yang telah dikongsikan oleh Ibrahim bin Adham terhadap lelaki tadi, syarat bagaimana kita nak melakukan maksiat. Sebab tu kita memang tak boleh nak melakukan maksiat. Kalau kita boleh penuhi 5 syarat ni, lakukanlah maksiat seikut suka hati kau macam mana. Okey, syarat yang terakhir, jangan ikut malaikat Zabaniyah ke api neraka. Kalau kita tahu betapa perit dia, betapa azabnya masuk ke dalam neraka jahanam yang diseret oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga api neraka yang marak menyala tu, kita tak akan tegar untuk melakukan maksiat. Betapa dahsyat dan panasnya, kena sikit dah hancur lebur. And then kita dihidupkan kembali untuk merasa lagi apa kesalahan yang kita lakukan. Hukuman kita mati hidup. Contoh kalau kita waktu hidup ni selalu buka aurat kan, lalu di dalam neraka nanti rambut kita akan dibakar hingga otak menggelegak, lalu dihidupkan kembali. Kita tetap merasa kesakitan. Kehidupan di dalam neraka tersangatlah panjang. Satu hari ibarat berapa ribu tahun di dalam neraka kita nak hadap. Padahal kesalahan kita banyak, dosa kita banyak, terlampau banyak sehingga kan kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dah tak sempat. Kalau kita cakap, yes, aku sanggup ikut malaikat Zabaniyah ke neraka, bolehlah kita lakukan maksiat. Tetapi sebab kita dah diceritakan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan bagaimana azab pedihnya api neraka ni, hukuman demi hukuman takkan tertangguh, takkan terlewat, semua merasai dan dihisap atas kesalahan masing-masing. Waalaikumsalam Puan Nur Hasliza Osman. Okey, alhamdulillah. So adakah kita sebelum nak buat maksiat tu, kita tanya diri kita, aku sanggup tak? Sanggup tak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sanggup tak bagaimana diheret oleh malaikat Zabaniyah nak tengok keadaan di dalam api neraka? And then kita tanya diri kita, andai Allah cabut nyawa aku sekarang ni, sempat tak aku nak bertaubat ni? Sedangkan dosa banyak, dosa tinggi melangit, kita tak sempat nak bertaubat, kita tak sempat nak minta ampun. Banyak sangat kesalahan kita setiap hari. Sebab tu betullah dan penuh hikmah, dan kita ambil ibrah daripada kisah ni. Sebelum nak melakukan kesalahan, sebelum nak melakukan maksiat, dosa, tanya diri, adakah aku dah ready untuk melakukan syarat-syarat untuk melakukan maksiat? Kalau kita sendiri tak sanggup dan kita tak mampu untuk hadap semua ni, sebab tu kita tak boleh langsunglah melakukan dosa. Dosa pahala semua dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kebaikan kita semua ni boleh dicatat, semua orang berlumba-lumba nak masuk syurga, semua orang berlumba-lumba nak bersedekah, semua orang berlumba-lumba nak berwakaf, tetapi semua tu tak dinampakkan. Sama juga macam dosa kita. Kalaulah dosa tu boleh dipamerkan dekat dada masing-masing, engkau melakukan berapa dosa, dia melakukan berapa dosa, malu kita dengan orang sebelah, aku banyaknya timbangan dosa aku, tetapi orang sebelah banyaknya timbangan kebaikan dia. Kita rasa malu. Tetapi rahsia Allah, Allah tak nampakkan dosa. Allah tutup aib kita supaya kita diberi ruang ni. Allah bagi kita ruang sekarang ni untuk kita bertaubat, untuk kita perbetulkan kesilapan kita. Takut nak buat dosa, takut nak buat maksiat. Lagi-lagi sekarang ni kalau Allah dah cabut nyawa kita, kita dah tak sempat nak buat apa-apa. Kita dah tak sempat nak buka Al-Quran, nak ambil telekong, nak ambil wuduk sembahyang, dah tak sempat.
takkan lewat kalau Allah dah cakap nyawa engkau setakat ni je, lalu berguguranlah daun atas nama kita ada satu daun ni, kalau detik kita mati Allah telah tetapkan sekian-sekian hari bulan, maka daun tu akan gugur, kata beberapa orang ulama. Sebab tu kalau tiba-tiba anda dengar bunyi berdesing lama dekat telinga ni, kadang kita rasa macam keadaan tu sunyi, kelam sangat-sangat, itu tandanya ada satu nyawa yang telah diambil dan terkorban di bumi ini. Kalau anda sedar dan anda tahu betapa azab dan pedihnya orang yang melakukan dosa, setiap apa yang kita lakukan, buka aurat, memfitnah sana sini, sebarkan aib orang, mengumpat, memfitnah, mencuri, merompak, mengambil rezeki yang tak berkat, semua tu ada hukumannya masing-masing. Dan doalah supaya kita sempat bertaubat. Kita ni terlampau banyak dosa, tetapi sebab Allah yang tutup aib kita. Sebab tu dekat dunia ni, jangan sesekali nak buka-buka aib orang, suka berseronok gembira, nak cerita keburukan orang, semata-mata nak lakukan kita punya story, nak lakukan kita punya kisah, nak orang view kita tinggi, nak traffic tu tinggi. Jangan, itu adalah ukuran saham dosa kita. Kita tak sedar dosa kering yang mengalir dalam kehidupan kita, sebab kita ni suka buruk-burukkan orang, sebab kita ni suka sangka buruk, suka fitnah orang. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terpelihara daripada sifat-sifat buruk tersebut. Takut nak buat maksiat. Kalau kita tanya diri kita, adakah engkau sanggup untuk penuhi 5 syarat sebelum melakukan maksiat? Takkan sesekali kita melakukan maksiat. Sebab yang pertama je, kita dah tak boleh nak lakukan. Adakah kita buat dosa, and then dalam masa yang sama kita nak makan rezeki yang Allah bagi? Betapa tak malunya muka kita. And then kita nak buat maksiat, kita tak malunya duduk dekat muka bumi Allah. Sebab tu apa yang Ibrahim Adham kongsikan ni, kalau kita tak boleh nak penuhi, memang kita jangan nak melakukan maksiat sesekali. Kita adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara iman kita. Jangan orang kata terpesong, jangan terjatuh ke kancah maksiat. InsyaAllah pelihara iman kita baik-baik, jaga hati kita baik-baik, pilih sahabat baik kita yang boleh memimpin kita ke arah akhirat, back to Allah, insyaAllah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Segala salah silap harap dimaafkan, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di sesi sharing ilmu esok hari, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.